first kali yang penting, cikgu selalu cakap kan, kalau macam ada cakap minggu lepas, sebelum kita nak buat sesuatu tu, kita kena tahu format dia dulu. Sebab minggu lepas pun cikgu tanya format dulu. Kalau awak tahu format, baru awak boleh buat buku tunai tu. Jadi cikgu nak tanya, dalam buku tunai, format dia, komponen dia, komponen apa yang ada dalam kolom? Tu yang penting dulu. Boleh jawab tak? Seorang ke siapa ada kat sini? Seorang je pun tak? Dalam buku tunai. Ada apa first kali? Tarikh. Tarikh, okey. Siapa yang jawab tu? Okey. Tarikh, lepas tu? Butir lagi? Tunai bank. Tunai bank. Itu benda yang penting lah. Tapi ada satu lagi, apa dia? Folio. Folio, okey. Lagi satu? Lagi satu diskaun. Dekat dalam buku tunai ni, yang first kali awak akan tulis tarikh. Okey, sebelah dia awak akan tulis butir dia. Apa benda dia punya yang urus niaga yang terlibat lah. Lepas tu sebelah tu folio tu sebenarnya tak penting. Tak adalah tak penting. Kira macam tak selalu digunakan lah. Sekolah boleh jawab buat kolom F tu kecil kan. Okey, boleh je. Tapi biasanya memang tak gunalah folio tu. Yang penting sekali diskaun. Diskaun, tunai bank. Tunai dengan bank ni tak boleh bertukar tau. Tunai kalau awak kena tulis, kena tunai dulu, baru bank. Okay. Dalam buku tunai ni, ada dua bahagian. Yang first kali yang belah debit. Debit belah kiri. Kiri kan? Okay, kiri. Belah debit tu untuk apa? Sebelah debit dan sebelah kredit. Okay, sebelah debit tu untuk apa? Untuk duit yang kita apa? Duit masuk, debit. Debit. Okay, debit ni untuk duit yang masuk dalam bank kita. Dalam perniagaan kita lah. Bank ke tunai tak kisah. Okay, yang sebelah kredit tu, kita bayar. Okay, semua benda pembayaran kita record kat sebelah kredit. Jadi buku tunai ni memang ada dua bahagian. So, awak ingat tarikh, butir, diskaun, tunai, bank. Dan sebelah tu benda yang sama juga. Okay, bezanya debit dengan kredit. Tu je lah. Okay, penerimaan dan juga pembayaran. Okay, so bentuk dia macam ni. Okay, folio tu awak boleh tulis kat sini. Kecil macam ni pun tak apa. Diskaun ni ada dua. Diskaun diberi dengan diskaun diterima tahun ni. Silap. Diskaun diberi, diskaun diterima. Diskaun diberi ni diskaun yang kita kita dapat lah. Kita yang dapat diskaun ni. Dia diberikan kepada kita. Yang diskaun ni diskaun diterima. Okay, nampak tak cikgu buka? Buku tunai dalam bentuk urus niaga. Okay, nampak. Okay, thank you. Okay. Macam jurnal juga, dalam buku tunai ni, ada bentuk urus niaga, ada bentuk dokumen. Nanti dokumen cikgu jelaskan nantilah. Okay, sekarang ni dalam bentuk urus niaga, biasanya dia bagi ayat yang simple je lah. Tak ada panjang-panjang macam ni sangat. Tapi biasanya simple je. Okay. Biasanya lah yang first kali ni of course baki. Dia memang akan bagi baki dulu. Dalam buku tunai ni, dia ada dua. Satu meneruskan, satu memulakan. Tapi biasanya yang memulakan tu jarang lah. Biasanya dia akan meneruskan perniagaan tu dan dia akan bagi baki. Kita tahu dia meneruskan perniagaan kalau dia tulis baki kat sini, maknanya dia teruskan lah daripada bulan lepas. Jadi, first kali, cikgu guna pen ni. Okay. Okay. Kita tahu kalau baki ni, dia masuk dekat dalam kita punya, dia memang dah ada dah dalam bank kita kan. Okay, so dalam bisnes kita. So jadi, kalau awak tengok ni, biasanya dia akan record dalam debit ke kredit? Okay, debit. Debit tu duit bertambah kan? So awak tulis tambah kat sini. Tulis macam tu. Okay, sebenarnya soalan ni, cikgu tak sempat copy hari tu. So cikgu tak sempat bagi. Sebab tu. So kalau macam awak ada kertas ke, awak conteng ke, awak boleh siapkan, nanti awak bagi kat cikgu. Okay. So yang ni kita tahulah dia sebelah debit. Okay, yang tiga hari bulan, membeli barang niaga dengan cek. Kita tahu kita beli barang niaga ni
Maknanya kita keluarkan duit. Biasalah kan, kita beli barang. Mestilah kita keluarkan duit. Cek ni bank. Cek ni memang confirm bank lah. Sebab kalau tunai, dia akan cakap tunai. So, jadi dia dekat belah mana? Debit ke kredit? Kredit kan? Sebab dia bayar. Dia beli barang, dia bayar duit tu. So, di sebelah debit, kredit. Awak tulis tolak sini. Sebab duit tu dah berkurang. Kita beli barang, kita bayar, duit kita mestilah berkurang kan? Okey. Yang 4 hari bulan ni, komisen diterima. Maknanya kita yang terima duit tu. Kita yang terima komisen tu. So, duit kita bertambah. So, di sebelah debit. Kat sini tulis je. Debit. Okay. Yang keenam ni, membayar cek 500 kepada gedung Alimah dan terima diskaun tunai. Okay. Dia bayar cek. Sebelah mana? Ya, kredit. Pandai. Okay, kita tulis apa? Membayar cek ke kita tulis nama dia kan? Kita akan tulis nama dia. Gedung Alimah sebagai butiran dan dia ada diskaun. Kita akan record diskaun. Tengok dia tulis kat sini, diskaun diterima. So, dekat sebelah kredit. Okay, 8 hari bulan. Akaun belum bayar. Akaun belum bayar ni apa? Pengutang ke pengutang? Okay. Sebab dulu kita, waktu cikgu dulu panggil macam tu. Sekarang ni dia dah tukar nama. Akaun belum bayar, akaun belum ni. Okay. Kedai Sakinah membayar tunai 200 dengan diskaun 20 diberi. Kredit ke debit? Debit ke kredit? Debit. Habis. Kedai Sakinah membayar tunai. Debit. Okay. Debit. Okay. Thank you. Awak akan letak kedai Sakinah ni sebagai butiran dia dan jangan lupa dia ada diskaun. Sebab tu laju diskaun tu penting. Awak kena ingat lah dia ada diskaun. Sebab kita pun akan kira diskaun. Kalau kita buat ledger, kita akan buka ledger diskaun sekali. Okay. Sebab tu cikgu tanya format tadi. Kalau awak ingat. Okay. So jadinya Julai 10 mengeluarkan cek 4,000 untuk membeli set komputer untuk kegunaan kedai. Mengeluarkan cek. Jadi, okay, kredit. Awak akan record dia apa? Sebagai butiran. Awak akan record ni ke? Set komputer? Tak kan? Pandai. Betul. Alatan pejabat. Sebab dia dalam kategori alatan pejabat yang ni. Awak takkan letak dia set komputer. Salah Salah butiran je lah. Yang ni betul lah. Okay, dia akan jadi salah butiran lah. Kalau awak buka ledger, dia jadi pelik. Okay. Okay, yang sebelah bulan. Membayar belanja am dengan tunai. Membayar. Tengok ni Membayar jadi apa? Okay, bagus. Pandai. Kredit. Tunai, masuk dalam tunai. Kalau cek, masuk dalam bank. Okay. Jualan tunai kepada peniaga ahli 1,500 dibankkan. Jualan tunai. Bila kita jual barang, kita dapat duit kan? Okay. Dia jadi debit. Okay. Awak akan record apa? Awak akan record ni ke? Ya, bank. Okay. Bank betul. Bank betul. Okay. Tapi dia punya butiran tu. Jualan. Okay. Jualan. Sebab apa dia jualan? Kenapa awak tak record peniaga ahli tu? Sebab ni peniaga ahli yang punya. Sebab apa? Pandai. Betul. Peniaga hanya untuk kredit sahaja. Kalau tunai, kalau awak pergi, contohlah awak pergi kedai. Kalau awak pergi kedai sebenika tu kan, beli barang banyak. Awak bayar duit, dia tak akan tanya pun nama awak siapa. So, tak ada kaitan pun nama tu, dia akan rekod jualan sahaja. Sebab dia tunai, bukan kredit. Dalam buku tunai ni tak ada jualan kredit. So, nama ni tak penting. Kalau jualan, memang jualan sahaja. Okay. Lepas tu, 18 hari bulan. Membayar insurans kedai. Membayar insurans, duit keluar kan? Apa dia? Okay. Lepas tu, mengambil tunai 1,000
untuk kegunaan peribadi. Mengambil. Okey, kredit. Apa dia punya butir? Okey, pandai. Ambilan. Betul? Okey. 24 hari bulan. Mengambil cek 400 kepada pemborong lim dan terima diskaun. Mengambil cek kepada pemborong lim. Yes? Apa dia? Debit ke kredit? Kenapa awak cakap debit? Debit ke kredit? Debit. Kenapa debit? Mengambil cek. Sebab mengambil cek. Tak. Ayat dia confuse kan? Mengambil cek kepada pemborong lim. Awak tengok sini diskaun dia. Dia terima diskaun kan? Dia bukan beri diskaun. Dia terima diskaun. Dia ambil cek tu untuk dibagi kepada pemborong lim ni. Ya, dia kredit. Ayat tu boleh confuse. Tapi awak boleh tengok kat sini. Sebab tu pentingnya format. Sebab memanglah kadang-kadang ada je ayat yang ni kan. Kadang-kadang dia saja bagi ayat confuse. Nanti budak ni tak boleh jawab. Tapi kalau awak tengok kat sini, dia terima diskaun. So, dia yang terima diskaun tu. So, kalau terima diskaun, of course lah kredit. Sebab dia yang bayar. Kalau terima diskaun ni, kita yang bayar dekat orang tu. Kita yang terima diskaun sebab kita bayar. So, ayat dia ambil duit daripada, cek daripada company dia. Dia bagi dekat pemborong lim. So, dia dekat sebelah kredit. Okay. Okay tak? Okay kan? Okay. So, dekat dalam 26 Julai, membayar gaji pekerja. Membayar, of course lah. Apa dia? Okay. Pandai. So, kredit. So, awak bolehlah record bila awak dah tulis macam ni. Buruk Okay. Awak tulis lah. Okay, ni awak tahu debit. Okay, tambah debit. Awak masukkan debit terus. Masuk. Okay, cikgu nak tanya. Kalau awak nak start tulis, mana dia lain? Ya Allah. Kalau awak nak record baki tunai ni, kan? Kalau dekat dalam, ya Allah, apa ni? Kalau awak nak record baki tunai ni kan, dekat dalam ni, contoh tarikh kat sini, Julai 1, awak akan letak dia apa? Sebagai apa? Baki bibi. Okay, baki bibi. Sekejap, cikgu tak boleh nak ke tepi lah, kenapa ni? Dia macam ni. Masalah biasalah. Okay. Bawah ni. Okay. Kat sini kan. Contohlah, dia tulis Julai 1. Julai 1. Awak tulis baki bibi kat sini. Baki bibi. Awak akan totalkan lah semua ni. Tapi awak kenalah apa? Awak kena tahu lah, sini debit, sini kredit. So awak dah tulis dah, tambah tolak kat sini, awak just masukkan je. Kalau lah awak dah, contohlah awak dah masukkan amount semua kan, dah totalkan sini tunai berapa, sini bank berapa. Okay, macam mana awak nak imbangkan dia? Baki HB. Okay, baki HB. Betul. Tapi awak akan letak total yang macam mana? Maksudnya, baki HB tu perbezaan kan antara penerimaan dengan pembayaran. So, awak akan totalkan yang jumlah lagi banyak. Jadi, macam dalam soalan ni, biasanya lah pembayaran, penerimaan ni lah paling banyak. Sebab, tak mungkin lah kita bayar lebih kalau duit kita kurang kan. So, biasanya, pembayaran yang biasanya akan lebih banyak. So, maksudnya awak faham lah. Bila kita total, kita letak baki HB. Berapa-berapa kat sini, contoh baki HB. Okay. Awak akan totalkan lah dua-dua ni. Berapa? Bank berapa? Diskaun pun sama diskaun pun kena kira tapi tak ada kaitan lah. Jangan bandingkan diskaun ni dengan diskaun ni, memang tak boleh banding pun. Awak just bandingkan tunai dengan bank sahaja.
Biasanya kalau kat belah sini memang tunai lah yang paling banyak kat sini. So awak tulis dulu kat atas ni berapa amount dia. Okay, contoh dia kat sini dia punya tunai ada mana? Okay, contoh kat sini tunai dia total tak payah kat sini lah, kat bawah ni. Okay. Total paling banyak 850. Contoh, okay, sebelah ni contoh 17,100. So awak akan letak total yang paling banyak ni sebagai total, okay? Total paling banyak sebagai total. Dia punya perbandingan tu, contohlah kat sini sebenarnya total dia berapa tunai, bank dia berapa. So dia akan tolakkan ni akan tolakkan dengan ini dan itulah baki HB awak kat sini. Okey? Okey kan? Okey ke? Okey, faham kan? Okey. Sekarang buka ni kod balik. Boleh jawab soalan tu. Soalan simple je. Macam tadi juga sebab kita dah buat kan. So kita macam fill in the blank je. First kali kita bincang je lah. Okay. First kali, memulakan perniagaan dengan tunai dimasukkan ke dalam bank sebanyak RM50,000. So, confirm lah. Debit kan? Sebab kita memulakan perniagaan dengan modal. Duit ni masuk. Okay. Yang kedua, awak salah kat mana? Sebab ada yang salah pun. Nombor 4. Nombor 3. Macam soalan tadi. Mengambil cek RM50,000 kepada pemborong lim. Oh, kita dah bincang tadi Okay, mengambil cek RM50,000 dan menerima diskaun macam tadi lah. Soalan confuse tadi mengambil cek. Okay. Awak tengok mengambil cek, tengok sini je lah. Kepada ke daripada. Okay. Biasanya kalau kita ambil cek daripada, maksudnya kita terimalah sebab kita yang ni. Tapi yang ni mengambil cek kepada pemborong lim dan menerima diskaun. Macam cikgu cakap tadi, format penting, menerima diskaun. Diskaun diterima adalah sebelah kredit. Jadi, memang sebelah kredit lah. Kenapa? Dia macam confuse ke? Kau memang tak ni? Confuse kan? Okay. Harap-harap tak adalah soalan macam tu. Kan? Sebab sebab mengambil cek ni daripada, kita tahu daripada mesti kita yang terima cek tu. Tapi yang ni kepada dan terima diskaun. Macam biasalah format penting. Sebab tu terima diskaun diterima adalah sebelah kredit. So sebab tu dia kredit. Lagi? Nombor berapa lagi? Yang salah? Nombor 4 dia tulis apa? Debit salah ke apa? Sekejap. Jualan tunai RM2,000 dibankkan. Jualan tunai dibankkan. Betul lah. Kenapa? Debit. Kenapa awak rasa salah? Kenapa rasa ni? Kenapa rasa kredit? Sebab jualan. Jualan tu kan kita terima duit. Ya? Tak faham maksudnya macam mana? Sebab suara awak tak dengar? Ya? Awak ikut macam tu ke? Ableh tu memang kita gunakan. Memang itu, apa orang cakap? Okey, kenapa awak ikut ableh tu? Apa yang awak faham dengan soalan nombor 4 ni? Kalau ikut ableh tu? Ya? Dia kredit. Sebab tunai. Sebab apa? Oh. Okey, dia macam ni. Okey, faham. Okey. Awak kata ableh kan? A-B-L-E-H. Ableh. Tapi buku tunai ni, okey, hasil tu memang kita terima. Okey. Tapi awak kena tahu tunai ni dalam komponen apa? Dalam komponen apa? Cuba ikut ableh tu. Aset. Okey, dalam aset ada berapa? Ada berapa komponen? 2. Are you sure 2? Apa je ada dalam aset? Oh ya, okey. Cikgu faham. Aset semasa dengan aset bukan semasa. Okey. Dalam aset semasa lah. Dalam aset semasa. Silap, sorry. Dalam aset semasa ada berapa?
Ha. Lagi? Okey, cikgu bagi clue lah. Ada 4 yang awak boleh ingat lah dalam aset semasa tu. Okey, apa dia? Tadi dah bagi 2 dah. Inventory dengan ABP Ikut ABP. Okey, lagi? Alatan. Okey, alatan tu dalam kategori inventory kan? Bukan? Okey, cikgu bagi tahu lah. Okey, dah. Dalam aset semasa ni, awak ingat 4 benda je. Janganlah ingat banyak-banyak kan. Okey, dalam buku tu ni awak ingat 4 benda. Okey, yang pertama S. Ini mungkin tak akan sama dengan apa yang awak belajar sekarang lah. Sebab sekarang ni kan dah moden kan. Nama dia dah pelik-pelik lah. Nama dia dah lain. Okey, tapi awak boleh ingat SPBT. SPBT. S stock. Stock tu inventory. Stock. P tu penghutang. Yang awak cakap tadi AB tu. Yang dah tukar nama tu. Bukan belum bayar tu. Okey. Lepas tu SPB. B bank. T tunai. Dah itu je. SPBT. So dalam tunai ni, dia sebelah aset. Awak tak boleh cakap dia hasil. Sebab hasil dia ada komponen lain dia. Tapi kalau untuk tunai dengan bank, dia dekat dalam belah aset semasa. Awak boleh ingat huruf yang cikgu bagi tahu tadi lah. Okey. Ke confuse lagi? Faham kan? Okey, awak ingat benda tu, yang 4 benda tu. Biasanya lah kalau kita buat nanti penyata ke penyata pendapatan ke kan, bawah aset tu, biasanya 4 benda ni mesti ada. Tunai bank, penghutang dengan stok tu mesti ada. SPBT tu. Dia tak termasuk dalam kategori hasil. Dia kategori aset kita. Okey? Okey. 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 Dekat dalam ni ada lagi? Yang mana lagi? Itu je. Membayar gaji pekerja, of course, kredit. Belian barang niaga, of course, kredit. Kita bayar duit sebab kita beli barang. Okay. Mengambil 400 daripada pejabat untuk membayar sewa, of course lah, kredit. Sebab ambilan. Kita ambil duit daripada kita punya kedai untuk bayar sewa rumah. So, ini ambilan. Lagi? Ada lagi? Itu je. Okay, itu je. Okay. Tapi faham tak? Ke masih confused tiba-tiba? Faham? Okay. Okay, bagus. Masih guna pen ni. Okay. Contoh awak, ni kedai awak. Buruk tak apalah. Okay. Ni kedai awak. Ini bank. Buruk pun. Okay. Bank. Okay. Okay, ni kedai. Ni kedai awak. Ni bank. Okay, sekejap Ni. Ini punya kertas. Sekejap. Ni belum ada. Okay. Biasanya, ada satu keadaan di mana yang cikgu cakap tadi tu, duit awak dalam kedai ni, okay, dalam kedai ni tunai tau. Memang dalam tunai je lah kan. Kalau dalam bank ni mestilah dalam bank. Okay, dalam tunai ni, dalam kedai ni duit tunai. Duit tunai ni banyak. So, awak nak pindahkan dia masuk bank. Sebab risaulah takut ada orang curi ke, takut hilang ke kan. So, biasanya dalam urus niaga, dia akan cakap pindahkan tunai. Pindahkan tunai. Masukkan tunai sini, masuk dalam ni. Dia akan pindahkan berapa ratus. Contoh, dalam tu ada 1,000 lebih. Dia tak nak pegang duit tu, dia nak masukkan dalam bank. So, dalam urus niaga, biasanya dia akan cakap pindahkan tunai 1,000 ke akaun bank. So, kalau dalam ni, sekejap. Okay. Contohlah dalam ni kan, kita try record. Masukkan tunai ke dalam bank. Tunai tu daripada sini. Daripada sini. Contoh awak masukkan. Ini kan duit untuk duit keluar. Awak masukkan sini, dia jadi masuk lah. So, awak akan masukkan sini
1000 tadi. 1000. Okay, ni tunai. Ini situasi untuk tunai ke bank, okay? Okay, ni tunai. Masukkan dalam bank. Bank kat sini. So, awak akan masuk kat sini. Macam tu cara record dia. Tapi, dekat butiran, dia akan kontra. Dia tak akan tulis tunai, sini tunai. Sini bank, tak. Awak akan tulis sini bank. Sebab, sini tunai. So, sini bank, awak akan record sini tunai. Dah, macam tu cara dia. Itu dia punya kaedah lah. Tapi yang first awak kena tahu, dia punya urus niaga apa. Kalau tunai, dia masuk dalam bank, of course lah daripada sini. Kita masukkan dalam ni. Awak akan tulis dia punya, awak akan tengok dia punya ni dulu tau. Tunai ni dulu. Awak akan tulis nama, amount dia dulu. Jangan tulis bank putih sebab awak akan pening. Awak kena tahu dia punya urus niaga dulu. Tunai, masuk bank. Baru awak record butiran ni. Kalau tak, kalau awak record butiran dulu, memang akan pening. Faham? Ke tak faham? Ke confused dah? Faham kan? Okay. Itu kaedah. Itu untuk situasi satu. Dah ada dua je situasi. Okay, satu. Buruk betul lah, ya Allah. Sekejap. Letaklah situ, okay. Ini, okay, sini. Tiba-tiba, daripada bank pula nak keluarkan pula duit tu. Sebab, dalam kedai ni dah habis dah duit. Tak ada duit dah. So, dia pun pergi bank. Dia bawa keluar duit tu. Okay, daripada bank ni, dia pergi nak masukkan dalam kedai. Dalam urus niaga, awak akan jumpa ayat yang macam mengeluarkan cek, contoh 1000 juga, 1000 juga, 500 lah, nak ambil 500 je. Untuk kegunaan, dia boleh jadi, Allah, okay. Dia boleh jadi kegunaan untuk, dia tulis perniagaan. Boleh jadi perniagaan, boleh jadi kegunaan kedai. Dua situasi macam ni lah. Mengeluarkan cek 1000 untuk kegunaan perniagaan. Dia keluarkan cek, dia masukkan tunai. So, sama je macam tadi juga. Dia keluarkan cek, cek ni kita tahu, cek ni bank. Kan? Cek ni bank. Okay. 500 contoh. 500, tulis amount dulu. Jangan tulis putih, nanti pening. Okay. Bank, masuk dekat dalam tunai sini. Dia ambil dah duit tu, masuk dalam tunai dia. So, bank, dia punya putih jadi tunai. Jadi tunai. Yang 500 ni, jadi bank. Itu situasi yang kedua. Okay, biasanya memang dua situasi je lah. Tak ada pun situasi banyak. Okay. Faham tak? Ke kau faham? Faham kan? Okay, faham. Okay. Okay. Terima kasih. Okay, biasanya macam tu je lah. Untuk urus niaga. Tapi, urus niaga tu senang lah. Sebab dia bagi tahu ayat-ayat kan. Okay. Dalam dokumen dia tak bagi tahu. Dia bagi dokumen je. Sendiri fikir macam mana. Kan? Okay, sekejap. Mana je dokumen tadi? Okay. Kita try buat Okay, contoh dekat dalam ni dia tulis memo. Okay, memo ni awak baca sini. Nampak ke? Ke kecil sangat? Nampak ke? Okay, thank you. Okay. Memulakan perniagaan dengan wang tunai dimasukkan ke dalam bank 45,000 sebagai modal. Awak akan record dalam ni. Allah, kena padam lah. Okay. Memulakan perniagaan, dia tak cakap pun meneruskan ke dengan baki ke. So, awak akan record apa? Dalam butir. Okay, ni dia satu. Awak akan record apa? Modal. Okay, pandai. Modal. Okay. Modal ni. Okay, modal ni. 45,000. Wang tunai dimasukkan ke dalam bank. So, mestilah dalam bank kan? Okay, cikgu tulis ni 45,000. Okay dah.
Okay, macam ni je untuk nombor 1. Okay, nombor 2 pula kita tengok. Okay, nombor 2. Ni baru cakap tadi. Okay. 2 Jun, biasanya dokumen akan dalam bentuk keratan cek. Sebab apa keratan cek? Kita tahu fungsi keratan cek ni. Cek ni kita yang terima cek ni. Maksudnya kita yang keluarkan cek tu. Yang asal tu memanglah resit cek biasa tu memang bank yang pegang. Kita akan terima yang ni. Okay. Kat sini dia kata 2 Jun, Razak. Okay, perniagaan kita Razak Tak tulis pula kat sini. Okay. Ni kedai jam Razak. Kita punya nama. Okay. Okay, kat sini dia cakap dia keluarkan cek ni untuk kegunaan perniagaan. So, bila dia keluarkan cek, kita tahu cek ni bank. Kan? Cek ni bank kan? Okay, cek ni kita tahu daripada bank. So, kita tahu dia keluarkan cek ni sebab dia nak ambil tunai. Biasanya orang keluarkan, orang bagi cek sebab dia nak duit kan? Dia nak tunai tu. Dia nak keluarkan daripada bank. Okay, so kita tahu kat sini duit tu, bank tu dikeluarkan untuk terima tunai. So, awak akan rekod berapa kat sini? Okay, contoh. Okay ni. Awak akan rekod berapa? Tengok amount ni. Awak akan rekod 44,000. Betul ke? Tak. Awak akan rekod berapa? 1,000. Awak akan rekod 1,000. Jangan ambil baki akhir ni. Bahaya betul. Okay, jangan ambil baki akhir. Awak akan tengok ni. Cek ini. Cek ini berapa? Okay, 1,000. Kita tahu dia ambil daripada bank. So, kita tulis dulu amount dia. 1,000 ni. Kita masukkan dalam tunai. Sebab kita dapat duit tu daripada bank. Kan? So, butir ni. Kita tulislah tunai tu. Tunai. Sini pun tunai. Sini pun bank. Okay. Ini adalah contoh soalan catatan kontra. Biasanya dalam keratan cek lah. Kegunaan perniagaan, kegunaan kedai. Itu memang catatan kontra. Okey? Okey tak? Sini 2. Sini 2. Okey dah. Okey, kita tengok dokumen yang ketiga. Okey, kita tengok ini. Ini adalah bil tunai. Awak boleh guna kaedah tadi. Ingat lagi tak cikgu ajar tadi kan? Okey, tengok nama peniaga dia ada berapa? Ada 1. Ada 2. Nama kita kat mana? Nama kita kat bawah. So, dia rekod kat? Dia rekod kredit. Okey. Tengok dia punya butiran tu. Meja dan kerusi pejabat. Dia punya butir jadi apa? Pandai. Alatan pejabat. Ni dia punya. Okey. So, kita tulis dekat kredit. Awak boleh tulis kat kertas tau. Sebab nanti boleh bagi kat cikgu. Boleh cikgu tengok. Okey. Alatan pejabat. Dia tulis sini tunai. Kan? So, dia tak ada nombor cek. Dia tak ada bagi pun nombor cek ke, nombor apa ke, dia tak bagi. Tapi dia bagi tunai je. So, dekat rekod dekat bahagian tunai 500. Kalau dia tak ada bagi nombor cek, dia tak ada cakap tunai, itu maknanya tunai. Tunai, okay? Biasanya cek ni, dia ada nombor cek. Kecuali kalau dia memang tulis cek kat situ lah, walaupun tak ada nombor. Okay. Yang ketiga ni. Dah ada 10 je dokumen. Okay, yang ketiga. Okay, bil tunai lagi. Macam tadi juga, awak tengok nama siapa ada. Nama sini. Nama kita dekat bawah. Jadi, kita punya catatan dekat mana? Belah mana? Okey. Okay. Awak akan tengok apa dia. Yang ini, nombor cek bank lah. Ada bank. Okay, 1,000. Butiran dia awak akan rekod apa? Awak akan rekod ni? Tak. Tak boleh rekod ni. Jangan rekod sebab ini adalah jualan tunai. Walaupun dia dekat bank, tapi dia adalah jualan tunai. Awak tak boleh tulis nama dia. So, awak akan tulis apa? Jualan. Belian. So, awak akan rekod belian lah kat sini. Okay, tarikh 14. Sini belian. Beli. Bank. Sebab ada nombor cek. So, 1,000. Kat sini. Sini belian. Okay. Okay, selesai dah tu. Simple je. Ini pun sama juga. Okay, ni nama kita kat mana? Nama kita kat atas. So, dia rekod kat mana? Belah debit. Ini adalah apa kalau debit? Jualan. Okay, jualan. Bagus. Okay, jualan. Sekejap.
Payah benda-benda ni. Ya Allah. Gitu. Okay. So awak kita letak jualan lah 12 bulan. Sini jualan. Jualan. Okay. Kat situ tadi dah ada nombor cek. So awak tulis lah kat sini. 400 tu dalam bank. Okay. Mana ni? Okay. Dokumen sampai hujung tu dah habis belum? Dah tak ada dah kan? Okay, dah tak ada dah. Okay, sini pula. Keratan cek lagi. Tapi kat sini dia bayar sewa. Tak ada untuk kegunaan perniagaan ke, tak ada untuk kegunaan kedai. So dia tak ada kaitan lah dengan catatan kontra tu. Tak ada kaitan langsung. Okay. Dia bayar sewa. So belah mana? Okay, kredit. So dia bayar sewa kat sini. Sekejap ya, dah bentuk. Sewa. Sewa dia ada nombor cek. So letak 2000. Memang cek lah. Sebab kelihatan cek kan. Okay, voucher pembayaran confirm. Tak payah tengok nama pun tak apa. Sebab kadang-kadang nama ni memang tak betul kan. Sebab voucher pembayaran ni memang kita yang tak boleh guna lah yang teknik tu kan. Okay, voucher pembayaran ni kita tahu dia punya yang cikgu cakap tadi. Dah cakap dah. Voucher pembayaran ni kita yang keluarkan. Memang kita yang keluarkan. Tak ada orang lain keluar. Memang kita yang bayar gaji untuk pekerja dia ni. Kan? Okay. So memang confirm lah belah. Belah kredit. Tak payah tengok nama. Sebab memang kalau awak tengok nama, okay, contohlah awak tengok nama kedai Jam Bazar. Awak akan tahu dia dekat atas. So awak akan record dalam debit. Salah kan? Sebab awak tahu voucher pembayaran ni kita yang keluarkan. Awak kena ingat kita yang keluarkan. Jangan tengok nama tu dalam bil tunai boleh, dalam receipt boleh. Sebab memang function dekat situ. Sebab voucher pembayaran ni kita yang keluarkan. Okay, so kat sini lah. 28. 28. Kat sini. Gaji. Sebab dia bayar gaji pekerja dia. Ada nombor cek. So dia tahu dia dekat belah bank. Berapa ni? 28. Gaji 1,400. Lepas tu sebelah dia. Nak habis dah. Okay. Receipt. Okay, receipt tadi boleh. Awak boleh guna sini. Nama. Sini. Nama kita kat atas. Jadi belah mana? Debit. Okay, debit. Okay. Okay, awak nak tulis apa? Dia punya butiran? Awak akan tulis ke invoice? Ni? Awak akan tulis nombor. Awak akan tulis invoice ke butiran dia? Untuk receipt ni. Receipt ni memang tak ada butiran. Siapa tahu nak letak tu? Ya? Betul. Ahmad bin Busu ni dia punya butiran. Awak boleh tulis nama. Nama tu untuk jualan, kalau untuk jualan tunai atau belian tunai memang tak ada nama tau. Tapi kalau untuk kita bayar, kita bayar, kita ni terima cek ke apa ke, awak boleh tulis nama. Sebab tak ada kaitan dengan urus niaga awak lah. Tak ada kaitan dengan awak punya jual beli. Jadi, dia akan tulis Ahmad Busu tu. Ahmad bin Busu. Okay, sebelah debit kita tahu. Sebelah debit sini. Okay, berapa tarikh dia? Sekejap. 28. Ahmad bin Busu. Okay. Kat sini ada nombor cek Softbank lah. Softbank 700. Lepas tu jangan lupa dia ada diskaun. Awak kena tulis juga, kena record juga diskaun dia RM70. Okay. Ni. Borang tunai masuk. Tunai ni masuk dalam bank. Okay, tunai ni masuk dalam bank. Ini, apa dia tadi? Baru baca. Ini catatan kontra tadi. Selain keratan cek yang untuk kegunaan kedai, untuk kegunaan perniagaan, borang tunai masuk ni pun catatan kontra. Sebab dia masukkan tunai ke dalam bank. Okay. So, macam mana cara record? Cikgu tanyalah. Macam mana cara record? Tunai ni masuk dalam bank. Cuba jawab. Ya?
Macam mana nak record borang tunai masuk ni? Okay, contoh. Dekat belah debit awak nak record apa? Macam cikgu, cikgu yang silap lah. Okay, cara record dia bersebelah. Okay, contoh. Awak cakap tunai, kat sini cakap tunai masuk. Tunai masuk dalam bank, maknanya dekat belah debit tu yang akan masuk apa dia? Yeah? Kenapa? Debit? Bank tu butiran ke amount dia? Ya? Tak. Okay, sekejap. Confused tak? Okay. Awak kena tengok, okay. Borang tunai masuk ni, biasanya tunai tu dia masuk dalam bank. Tunai tu masuk dalam bank. Cikgu dah cakap tadi, kaedah dia, awak jangan tengok butir. Jangan tengok butir dulu sebab awak memang akan confused. Sebab dia tak bergantung kepada butiran. Dia bergantung kepada amount dia. Tunai ke bank? Tunai ke bank? Okay, contohlah. Yang ni, tunai ni, dia masuk dekat dalam bank. Dia masuk dekat dalam bank lah. Okay. Belah debit ni kita tahu penerimaan. Belah kredit ni kita tahu pembayaran. Okay. So, tunai ni dia masuk dalam bank. Okay, belah debit. Dia akan letak dalam belah mana? Bank. Awak jangan tengok butir. Jangan tengok butir tu sebab confused. Awak just tengok. Awak just faham. Borang tunai masuk tu. Tunai tu masuk dalam bank. Tunai masuk dalam bank. Belah debit penerimaan. Kita tahu buku tunai. Itu konsep. Belah debit penerimaan, belah kredit memang pembayaran. So, dekat dalam penerimaan tu, kita terima duit masuk bank. Faham? Duit tu tunai sebenarnya. Nama pun borang tunai masuk kan. Tunai tu masuk dalam bank. So, dekat dalam debit, awak tengok amount dulu. Jangan tengok dia punya butir. Dia masuk belah bank. Baru kita boleh tahu butir tu apa. Butir tu memang akan kontra lah. Memang tak akan tulis bank kat sini. Memang salah lah. Kalau buat ledger, memang akan salah. So, bila awak masukkan bank dekat belah penerimaan ni, kita tahu duit masuk bank, sini tunai. Baru kita tahu sini tunai. Sini pun kalau kita dah tahu macam tu pun, kita dah boleh tahu dah kat sini apa dia. Of course lah, kita masuk kat tunai. Itu je yang awak tahu. Itu je awak ingat. Faham ke? Ke confused juga? Ke memang confused dah? Kan? Sebab cikgu risau macam pelik-pelik pula. Faham ke tak faham? Okay kan? Kita nak explain lagi. Okay. Tahu konsep dulu tau. Okay, baca sini. Borang tunai masuk ni, confirm duit tu daripada tunai. Dia nak masuk dalam bank. Macam situasi yang ni. Penat cikgu lukis ni. Yang cantik ni. Daripada tunai, dia nak masuk bank. Itu situasi dia. So, kalau kita masukkan kat sini, penerimaan tau. Okay, ini duit bertambah kat belah sini. Duit berkurang kat belah sini. Kalau daripada tunai tu dah masuk dalam bank, confirm bank yang bertambah. Tunai ni yang berkurang. Sebab tu tunai ni, dia letak belah kredit. Tapi butiran tu of course lah, dah nama pun catatan kontra kan. Memang confirm lah, sini bank, sini tunai. Dah, itu je. Tengok amount, jangan tengok butir. Okay? Okay tak? Okay. Okay, terima kasih. Okay, dokumen lah sekali. Banyak ni masa. Ya Allah. Cikgu nak cakap sejam je tadi tau. Tapi, apalah. Okay. Kedai Jam Razak. Okay, makluman kredit ni satu lagi. Makluman kredit ni, satu je cara dia. Kalau makluman ni ada dua tau. Satu, taklah, bisa buruk. Okay. Satu, makluman debit. Awak akan jumpa lah makluman debit. Satu, makluman kredit. Kalau awak tak ingat pun function ni, memang susah lah semua benda nak ingat kan. Dokumen nak ingat je semua. Okay. Tak apa. Awak tengok sini, makluman kredit. Dia kontra. Dia kontra. Tak ada kaitan dengan kontra, jangan. Okay. Dia, awak nak cakap kontra juga ke? Okay, bukan. Dia tak ada kaitan dengan catatan kontra. Tapi dia terbalik. Macam tu. Okay. Contoh sini, makluman kredit. Dalam buku tunai, awak akan catat dia belah debit. Dah, itu je awak ingat. Okay. Kalau makluman debit, awak akan catat belah kredit.
Kalau makluman kredit, awak akan catat belah debit. Faham? Faham tak? Dia terbalik. Tak payah faham pun apa maksud dia punya ni. Kadang-kadang pening kan nak hafal semua kan. Okay, tak apa. Awak tengok makluman dia. Kalau kredit, confirm masuk debit. Okay, kalau debit, masuk kredit. Dah, tu je. Okay. So, butiran dia apa? Butiran dia apa? Tanya juga, butiran dia apa? Awak tahu dah. Dia catat kat luar debit, dah tahu dah. Tarikh semua dah tahu dah ni tarikh. Sini ada apa? Nama pun maklumat ni kan. Of course ada dalam bank. Tak ada kaitan pun dengan tunai. Sebab bank yang hantar maklumat ni. Maklumat debit ke kredit ni memang bank yang hantar. Tak ada tunai pun. So memang kita tahu dia daripada bank. Kita tahu. So kita dah tahu dah dia dekat bank. Okay. Apa butiran dia? Bank ni ke? Ni ke butiran dia? Bank Perkasa Berhad. Siapa tahu? Siapa nampak? Siapa nampak lah kan? Faedah. Dia punya butiran akan jadi ni. Faedah simpanan. Tulis faedah pun tak apa. Okay, faedah. Dividen lah. Maksud macam tu lah. Ibarat macam tu lah. Kalau bahasa Inggeris dia dividen. Biasanya bank ni keluarkan dividen ni. Contoh, dia dapat dividen sebab dia punya simpanan tu banyak ke. Macam tu lah. So, awak tahu kredit masuk debit. Kredit masuk debit. Dikeluarkan oleh bank. So, memang confirm masuk bank. Dan perkara dia tengok sini lah, tengok bawah ni. Jangan tulis bank ni, tak ada kaitan langsung. Ini tak ada kaitan langsung. So, awak akan tulis dia. Sekejap. Tarikh berapa? Tarikh berapa tadi? 30. Okay. 30. Sini, faedah. Dah debit Tak debit, faedah, masuk bank. Dah. Macam tu je. Okay. Dan awak akan totalkan. Okay, semuanya dah settle dah kot. Dah tak ada dah. Okay, dah settle dah. Okay, dah kat dalam bentuk macam ni. So, awak akan totalkan mana satu yang lagi banyak. Biasanya memang penerimaan lah lagi banyak biasanya. Sebab tak mungkin kita boleh bayar kalau kita punya tunai sikit. Tak pun, kalau paling teruk pun, bank ni kalau penerimaan sikit pun, dia jadi overdraft. Jadi hutang lah. Tapi biasanya memang penerimaan yang lagi banyak. So kat sini awak akan tulis apa? Bagi HB. Bagi HB. Okay, nanti awak totalkan lah. Awak totalkan. Tapi bagi HB ni bukan total semua yang mana paling besar tak? Awak kena kira dulu mana lagi besar. Contoh kat sini. Okay, ni cikgu contoh lah dia siap-siap kira. Okay, sini kita letak 1000. Oh, ni soalan cipta sendiri tiba-tiba sini 1000 juga. Okay, contoh lah sini 500 je. Okay, 500. Okay, sini paling banyak. Okay, awak kira belah debit dulu tau. Okay, contoh sini 1000. Sini bank. Bank berapa? Bank 51,000 lah contoh. 51,000. Okay. So, tekan yang ni dulu. Kita tahu yang ni lagi besar daripada yang ni. So, kita just letak je lah amount dia. Terserah 1000. Okay, sini 51,000. Barulah awak tolakkan dengan yang ini. Bagi HB tu hasil tolak yang ni dengan yang ni. Baru tak sini. Okay. Yang total ni, yang mana lagi besar? Awak nanti kalau macam terima kertas ke apa kan, tulis atas ni dulu. Ni berapa? Yang ni berapa? Tunai yang ni berapa? Bank yang ni berapa? Tunai yang ni berapa? Tunai yang bank ni berapa? Lepas tu tengok, okay, yang ni lagi besar. Okay. Terus letak dia punya amount ni sama. Imbangkan. Ni imbangkan. Okay. Imbangkan, ini lagi besar. Okay, confirm letak sini. Okay, yang ni tolak yang ni, letak sini. Dah, itu je. Okay? Okay ke? Okay, faham. Cuma, okay, mungkin awak fikir yang macam, okay, tunai tu memang betul bertambah. Tapi, dia punya catatan akan jadi kontra. Sebab tu nama dia catatan kontra. Okay? So, awak akan letak 1000 ni dalam tunai, okay, betul. Maknanya awak memang faham lah. Tunai tu yang akan bertambah. Cuma butiran tu awak kena kontrakan tau. Dia punya butiran, dia akan jadi? Bank. Amount memang betul. Amount memang tunai. Yang ni betul, tunai. Cuma butiran tu awak kena letak dia sebagai bank. Sebab dia kontra. Tak boleh tunai, okay. Butiran tunai, amount pun tunai. Tak boleh, dia dah lari dah. Tak sama. Okay?
Okey. Kredit pun sama. Betul, bank memang betul. Bank akan berkurang. Cuma butiran tu kena kontra dengan tunai ni. Okey, awak tak boleh letak bank, butiran bank. Dia punya amount pun bank. Tak boleh. Awak kena kontrakan dia. Okey? Okey. Sama. Siti pun sama. Siti pun sama macam Zul tadi pemahaman. Siti? Sama macam Zul juga. Okey. Tapi awak tahu kan tunai tu bertambah? Tahu. Okey, butiran tu kontrakan, okey? Okey, butiran bank tunai, okey. Malina betul. Tunai bank. Okey. Okey, sekejap Okey. Sebagai conclusionnya, awak faham tak? Apa cakap tu? Cikgu boleh risau juga sebenarnya. Okey tak? Ke tambah confused ke? Apa? Alhamdulillah. Okey je kan? Sebab buku tunai ni simple je. Cuma kalau awak faham dia punya konsep, awak faham dia punya dokumen tu apa benda, catatan kontra, dalam buku tunai ada catatan kontra, okey? Itu awak kena ingat juga. Dalam bentuk dokumen biasanya tak banyak lah, tak banyak benda dokumen dekat dalam bentuk urus niaga. Cukup itu sahaja dalam buku tunai. Okey? Ada nak cakap apa-apa ke dah? Dah okey dah? Tak ada dah, okey. Cikgu buka mic.